Rahmaniyah Barisan Nazir, Barisan Tuan Imam, Tuan-tuan guru, alim ulama, muslimin, muslimat rahimakumullah. Pertamanya kita niat duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan. Man sanaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalannya kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Duduknya iktikaf dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, duduknya dalam majlis ilmu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka yang menyatakan bahawa Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikah, nescaya akan turun kepada mereka malaikat Allah Subhanahu wa taala, alla takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, dan jangan kamu berduka cita, wa abshiru, dan berilah berita gembira, bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan janji syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan, mendapat ganjaran 100 rakaat solat sunat. Malam ni 8 rakaat saja, betul? No problem, tuan-tuan. 8 ke 20 tak jadi masalah. Pengalaman saya, tuan-tuan, Masya Allah, dulu 2019 tak silap, 2019, 2018 pernah solat di suatu masjid, di Masjid Shah Alam. Malam tu saya biasa buat, kebetulan dah cuti, biasa nak buat 20 rakaat. Tapi Allah takdirkan malam tu ngantuk, rasanya malam Al-Qadar malam tu. Allah Ta'ala alam. Ngantuk punya pasal, tuan-tuan, hanya buat 8 rakaat. Kemudian saya buat witir, saya turun ke bawah, tuan-tuan. Bila turun ke bawah, rupa-rupa ada disediakan hidangan di bawah. Siap dibuat tulisan, tuan-tuan. Ada label lagi tu. Khas untuk mereka yang solat tarawih 8 rakaat. Wow. 8 rakaat disediakan, tuan. Lepas ni ada makan ke? Ada. Okey, tak apa. InsyaAllah, tuan-tuan. Maknanya disediakan 8 rakaat, ada makan. Dan Alhamdulillah, di Banting ni saya tak pernah jumpa lagi. Cuma saya pernah singgah satu masjid, azan isyak berkumandang. Saya sampai di pagar masjid, ada rela dan jaga, ada petugas jaga di pagar tu. Dia tanya saya, abang nak solat berapa rakaat? Sebelum solat azan isyak berkumandang, dia tanya, tuan-tuan, nak solat isyak berapa rakaat? Di kawasan kita, tuan-tuan, jangan dicari mana masjidnya. Yang confirm bukan masjid ni, tuan-tuan. Dia tanya nak solat tarawih berapa rakaat? Sebab apa? Yang 8 rakaat parking sana, yang 20 rakaat parking sini, tuan-tuan. Cuma pada malam ni disebut man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Mereka yang menghidupkan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan. Kita pun tak pasti, tuan-tuan, manakah amalan yang Allah SWT terima. Tetapi kita amat mengharapkan mudah-mudahan segala amalan kita, segala ibadat kita, segala solat kita, qiyam kita, membaca Al-Quran kita, qiyamul lail dan seumpamanya Allah terima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan doa kita bila masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajabin, Allahumma barik lana fi Sya'banin wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami dalam bulan Rajab. Lepas, tuan-tuan, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Masuk saja bulan Sya'ban, ada malam nisfu Sya'ban. Masuk Ramadan, tuan-tuan, mabalighna Ramadan, ada malam Al-Qadar. Tuan-tuan, lihatlah bagaimana yang dinyatakan. Lihatlah pada 10 malam yang pertama dalam bulan Rajab, dan lihatlah 10 malam kedua dalam bulan Sya'ban, ada malam nisfu Sya'ban. Dan perhatikan dan pertingkatkan ibadat kita pada 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan, ada malam Al-Qadar, tuan-tuan. InsyaAllah next episode kita akan cerita malam Al-Qadar, tuan-tuan. InsyaAllah. Saya juga antara pemburu malam Al-Qadar dulu, sebab mendengar cerita ustaz-ustaz sebelum ni, katanya malam tu kau akan lihat air menjadi keras. Sampai sekarang tak jumpa, tuan-tuan. Malam kita cuba letak dalam freezer, insya-Allah keras, tuan-tuan. Saya memang letak air, tuan-tuan, saya tak bohong. Di rumah, di kampung saya tu, di Pasir Panjang tu, saya letak. Setiap malam saya akan letak air tak bumbung. Terjaga pukul 3-4 pagi, bangun, panjat bumbung, tengok air tu keras tak keras.
dan katanya malam tu kau akan tengok rukuk sujud. Tak apa, insya-Allah. Cuma malam ni saya nak menceritakan dalam bab menyatakan man qama, ada sebut juga hadis menyebut man sama ramadana imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa, ada yang puasa tuan-tuan daripada awal dia lepas sahur dia tidur, zuhur dia bangun tidur, asar dia bangun, maghrib dia bangun, dia berbuka puasa. Dia hanya tidur saja tuan-tuan. Dia berpuasa. Tetapi man qama ramadana, siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan penuh keimanan, wahtisaban dan pengharapan, mudah-mudahan ghufira lahu ma taqaddama min zambi, Allah ampunkan dosanya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah tuan-tuan, ada orang yang masuk bulan Rajab dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang masuk bulan Sya'ban dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang masuk bulan Ramadan juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa peluang dan ruang kita, masya-Allah, mengharapkan ruang dan peluang ini kita gunakan sebaik mungkin tuan-tuan. Bermula yang mana awwalu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Ramadan ini kita bahagikan kepada 3. 10 malam yang pertama, 10 malam yang kedua, 10 malam yang ketiga tuan-tuan. Kalau nak cat rumah, cat sekarang tuan-tuan. Baju beraya beli sekarang. Saya dah beli semalam tuan-tuan. Selesai dah. Nanti jangan beli malam-malam akhir, malam 26, 27, 29 sudah. Jadi tuan-tuan, awwalu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Yang disebut Ramadan ini 10 malam pertama rahmat Allah Subhanahu wa taala, 10 malam yang kedua keampunan Allah Subhanahu wa taala, 10 malam yang ketiga ke pembebasan daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi insya-Allah pada malam ini kita mengambil ruang dan peluang bagaimana dalam kitab yang saya baca tuan-tuan, ada kitab 66 hadis berkaitan dengan fadilat Ramadan. Tuan-tuan, saya nak ambil satu tajuk berkaitan dengan fadilat qiyam Ramadan, iaitu solat tarawih tuan-tuan. Baru ni ada juga, masya-Allah, saat kami di masjid ni, di surau ni, kekal 20 rakaat daripada awal sampai akhir Ramadan. No problem tuan-tuan. Nak buat semalam di kemarin saya semalam saya tazkirah satu masjid, dia buat 8 rakaat dulu. Dia buat 8 rakaat dulu, kemudian habis tazkirah barulah solat witir. Dia tak nak kasih jemaah balik. Cuma nak mengambil tuan-tuan, kita nak memegang suatu kelebihan dalam bulan Ramadan, adanya solat tarawih tuan-tuan. Disebut ia yang mana menyebut bagaimana fadilat qiyam Ramadan ataupun solat tarawih ini hanya dilakukan dalam bulan Ramadan tuan-tuan. Jangan duk mengada-ngada malam 2 Syawal rindulah nak buat solat tarawih, malam tu buat solat tarawih, tak boleh tuan-tuan. Jadi menyebut dalam bab yang dinyatakan fadilat qiyam ataupun Ramadan dalam solat tarawih tuan-tuan, yang penting kita nak letakkan, tak jadi masalah yang 8 ke 20, tetapi nak menyebut fadilat solat tarawih mendapat fadilat qiyamul lail sepanjang malam tuan-tuan. Fadilat solat tarawih mendapat fadilat qiyamul lail sepanjang malam, yang mana solat tarawihnya dan witirnya bersama dengan imam. Dan solat witir tuan-tuan yang berjemaah hanya dilakukan dalam bulan Ramadan. Hadis Nabi juga menyebut bagaimana kelebihan dalam lakukanlah 4 perkara yang mana engkau akan masuk ke dalam syurga bisalamin. Lakukanlah 4 perkara yang mana engkau akan masuk ke dalam syurga bisalamin. Yang pertama, sebarkan salam tuan-tuan. Assalamualaikum, assalamualaikum, sampai ke rumah Allah, senyum muka kita tuan-tuan, bagi salam. Dengan kucing pun senyum juga tuan-tuan. Maknanya beri salam. Yang kedua, hubungkan tali silaturahim tuan-tuan. Hubungkan tali silaturahim. Masya-Allah, kita bersyukur 2023 kita dapat berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Pernah juga berlaku, tak silap, 2020 atau 2021 tuan-tuan. Rumah Allah yang besar-besar ini hanya berapa orang? Hanya 3-4 orang hanya boleh berada dalam rumah Allah. Jadi masya-Allah, Ramadan kali ini kita mengharapkan mudah-mudahan kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang, dan mudah-mudahan Ramadan kali ini kita dapat melaksanakan ibadah dengan penuh kesempurnaan. Mudah-mudahan segala
ibadah kita Allah terima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebarkan salam, hubungkan tali silaturahim. Yang ketiga apa tuan-tuan? Yang ketiga berilah makan tuan-tuan. Lepas ni ada makan. Masya-Allah tuan-tuan. Nanti suatu masa nanti insya-Allah buatlah ceramah nuzul Al-Quran di Masjid Sungai Lang Baru. Masya-Allah tuan-tuan, jemput semua jemaah dijemput untuk hadir ke Masjid Ar-Rahmaniyah. Malam ni kita akan buat ceramah nuzul Al-Quran. Tuan-tuan, Ramadan adalah syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Kita jemput orang datang ke rumah Allah SWT, buat banner besar-besar, buat iklan. Malam ni ada makan. Lepas ceramah kita akan makan mi goreng. Alamak Ustaz, mi goreng biasa saja. Pelaskan selepas mi goreng itu dengan berlaukkan kuda tuan-tuan. Terkejut orang, malam ni makan mi goreng melaukkan kuda ataupun melaukkan ikan paus. Susah pula nak jadi ikan paus tuan-tuan. Bermakna kita nak mencari. Bagaimana sebut, lakukan sebarkan salam, hubungkan silaturahim. Yang ketiga, berilah makan. Yang keempat apa tuan-tuan? Solatlah di malam hari ataupun namanya qiyamul lail. Masya Allah tuan-tuan, mudah-mudahan kita bersemangat dalam bulan Ramadan ini. Bukan semangat kita pada malam yang pertama saja tuan-tuan. Kita bersemangat daripada awal Ramadan sampai akhir Ramadan, yang mudah-mudahan kita bertemu dengan malam Al-Qadar. Jadi mudah-mudahan bagi mereka yang istiqamah 30 hari dalam bulan Ramadan tuan-tuan, itu jangan tinggalkan. Yang pertama, untuk tidak meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh tuan-tuan, namanya solat fajar, yang mana ganjarannya seumpama melebihi bumi dan segala isinya. Kalau mampu lagi tuan-tuan, istiqamahlah 4 rakaat sebelum zuhur tuan-tuan. Yang fardu tu lakukan tuan-tuan, yang fardu tu lakukan. Kita tambahkan nilainya dengan 4 rakaat sebelum zuhur, yang mana melakukan 4 rakaat sebelum zuhur itu menyamai melakukan 4 rakaat selepas isyak tuan-tuan. Maknanya zuhur subuh tadi 2 rakaat, sebelum zuhur ini 4 rakaat. Melakukan 4 rakaat sebelum zuhur itu menyamai melakukannya seumpama melakukan 4 rakaat selepas isyak. Dan mereka yang melakukan 4 rakaat selepas isyak itu menyamai melakukannya pada malam Al-Qadar tuan-tuan. Pahala ganjaran malam Al-Qadar itu kita dapat pada setiap malam dengan melakukan 4 rakaat ba'diyah selepas isyak. Cuma saya nak menyatakan tadi hadis Nabi menyebut, yang pertama sebarkan salam, yang kedua berilah hubungkan tali silaturahim, yang ketiga berilah makan, yang ketiga yang keempatnya solatlah di malam hari ataupun qiyamul lail. Tuan-tuan, ada satu Masya Allah di satu tempat yang saya dulu pernah belajar di Timur Tengah. Saya nak pergi masjid namanya Masjid Amru Al-As malam tu. Saya malam yang 21, saya nak pergi Masjid Amru Al-As. Saya naik bas yang terakhir pukul 11.30 malam tuan-tuan. Bas yang terakhir, saya cakap aku tak nak tidur. Sebab kalau aku tidur terlajak nanti tuan-tuan. Memang saya tak tidur tuan-tuan. Lagi satu perhentian nak sampai Masjid Amru Al-As, saya tertidur tuan-tuan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Saya tertidur. Saya bangun-bangun, saya terlepas satu Masjid Amru Al-As. Masjid Amru Al-As adalah masjid yang pertama dibina ataupun yang masjid yang dibangunkan oleh sahabat Nabi SAW yang muka Mesir. Kemudian masjid tersebut kalau pada malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 akan hadirnya Syekh Muhammad Jibril tuan-tuan. Dia akan buat solat tarawih pada masjid tersebut dengan 20 rakaat dan doa kunutnya saja tuan-tuan. Doa kunutnya saja 45 minit tuan-tuan. Cuba bayangkan 45 minit apa cerita. Memang baliklah kita tuan-tuan. Tapi sebab kita berada dalam lautan manusia yang ramai di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita nak merasakan tuan-tuan, perjalanan hidup kita adalah perjalanan untuk menuju redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun tak tahu bilakah kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengharapkan doa kita pada setiap hari yang kita titipkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan baik. Mati sedang membaca Al-Quran, mati sedang membuat kebaikan, mati sedang dalam keadaan berwuduk dan seumpamanya. Sebab kita mengharapkan mudah-mudahan ya Allah, itu antara surah yang dibaca dalam hari Jumaat pada solat subuh. Imam membaca surah As-Sajadah. Boleh rujuk dalam surah As-Sajadah ayat yang ke-12 tuan-tuan. Farji'na na'mal salihan. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia untuk kami beramal soleh. Dan antara surah juga yang dianjurkan untuk membaca
dibaca pada hari Jumaat. Imam juga digalakkan membaca antara surah yang dibaca adalah surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Dalam surah Sabbihisma Rabbikal A'la ada ayat yang membunyi summa la yamutu fiha wa la yahya. Apa maknanya tuan-tuan? Dalam ayat ini menyebut mereka tidak hidup dan tidak mati. Masya Allah tuan-tuan, mudah-mudahan kematian kita adalah kematian yang sekali, dalam keadaan mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Juga menyebut tuan-tuan bagaimana saya solat, saya sampai, saya terlajak Masjid Amr al-As. Rupa-rupa saya sampai perhentian terakhir, perhentian Giza tuan-tuan. Perhentian Giza tu saya sampai tu memang bas dah habis dah. Saya nampak satu masjid yang terbuka malam tu yang besar, namanya Masjid Istiqamah tuan-tuan. Masjid Istiqamah buka pukul 12 malam tuan-tuan. Ini 10 malam terakhir tuan-tuan. Maknanya kita kena letakkan tuan-tuan awalur rahmah wa awsatu maghfirah 10 10 10. Mudah-mudahan kita istiqamah 30 Ramadan ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Peluang kita dalam bulan Ramadan ini tuan-tuan, masjid itu buka 12.30 malam tuan-tuan. Saya pun masuk masjid tu. Masya Allah, ramai seramai-ramainya umat. Dia buat qiyamul lail 10 malam terakhir, dia buat qiyamul lail bermula 12.30 malam tuan-tuan. Habis pukul berapa tuan-tuan? Habis pukul 4 suku pagi. Saya pun terkejut tuan-tuan. 12 malam bermula qiyamul lail, habis 4 suku pagi. Berapa rakaat dia buat? 8 rakaat tuan-tuan. 8 rakaat dia hampir 4 jam. Bermakna 2 rakaat hampir 1 jam tuan-tuan. Pada setiap malam dibaca 3 juzuk. Pada setiap malam 3 juzuk. Masya Allah. Kita carilah ruang dan peluang bagaimana tuan-tuan. Mudah-mudahan ada masjid, ada surau. Dia buat sebelum air, dia buat qiyam. Masya Allah, yang saya sebut hadis tadi tuan-tuan. Solatlah di malam hari yang mana kamu akan masuk ke dalam syurga bisalamin. Solat qiyamul lail ini kalau ikut dia punya turutannya tuan-tuan. Yang pertama solat tahajud. Solat tahajud. Yang kedua solat taubat. Lepas tahajud, taubat. Lepas taubat, tasbih tuan-tuan. Solat tasbih ni juga kalau mampu tuan-tuan lakukanlah pada setiap hari. Menyebut bagaimana galakan baginda Nabi SAW, lakukanlah solat tasbih. Kalau mampu lakukan pada setiap hari. Kalau tak mampu setiap hari, lakukanlah pada setiap seminggu sekali. Tak mampu seminggu sekali, sebulan sekali. Tak mampu sebulan sekali, setahun sekali. Tak mampu setahun sekali, seumur hidup sekali tuan-tuan. Bezanya tuan-tuan, boleh dilakukan pada malam dan siang tuan-tuan. Solat tasbih ini yang mana hadis Nabi menyebut dosa kamu yang besar, dosa kamu yang kecil, dengan terang, yang sengaja, yang tak sengaja, Allah ampunkan tuan-tuan. Solat sunat tasbih dilakukan 4 rakaat. Lakukan 4 rakaat. Kalau lakukan pada malam, dilakukan 4 rakaat dengan 2 salam. Kalau dilakukan pada waktu siang, lakukan 4 rakaat dengan 1 salam tuan-tuan. Apa makna siang dan apa makna malam? Malam itu bermula daripada maghrib, sampai ke subuh, itu malam tuan-tuan. Masuk saja maghrib, bermula malam. Maghrib sampai ke subuh, itu malam. Maknanya kalau kita buat malam solat sunat tasbih, melakukanlah 4 rakaat dengan 2 kali salam. Maknanya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau dilakukan pada siang tuan-tuan, siang itu bila? Siang itu bermula selepas subuh sampai sebelum maghrib tuan-tuan. Bermakna itu siang. Lakukanlah 4 rakaat dengan 1 salam. Tasbihnya tuan-tuan bermakna pada setiap rakaat kita baca sebanyak 75 tasbih tuan-tuan. Bulan lepas, bulan 12 baru ni Masya Allah ada surau tu Ustaz. Bulan minggu depan Ustaz tak payah kuliah. Terus kita buat solat sunat tasbih dekat 40 minit juga habis tuan-tuan. Maknanya kita buat solat tasbih itu maknanya 2 rakaat, 2 rakaat. Yang mana setiap rakaat bacaan tasbih sebanyak 75 tasbih. Selepas takbiratul ihram, selepas bacaan Fatihah, selepas bacaan surah, baca tasbih sebanyak 15 tuan-tuan. Allahu Akbar, baca surah, kemudian baca Fatihah dan surah, tasbih 15. Kemudian rukuk, baca 10. Iktidal 10. Sujud yang pertama 10. Duduk sujud 10. Duduk yang kedua 10. Kemudian sebelum naik rakaat kedua tuan-tuan, namanya duduk istirahah. Duduk istirahah kita baca sebanyak 10. Bermakna sebanyak 75 kali pada setiap kali, pada setiap rakaat. Kalimatani khafifatani fil lisani habibatani ila rahmani saqilatani fil mizani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimah yang ringan di bibir tuan-tuan,
kalimatani khafifatani fil lisan, yang ringan di bibir, saqilatani fil mizan, yang berat dalam neraca pertimbangan Allah Subhanahu wa taala, habibatani ila rahman, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maknanya masya-Allah tuan-tuan, kalau kita dapat lakukanlah solat tersebut. Dan insya-Allah itu mukadimah tuan-tuan, tajuk kita malam ni fadilat solat tarawih tuan-tuan. Ya, yang pertamanya tuan-tuan, insya-Allah sekejap saja. Yang pertama, seperti tidak berdosa kerana dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya fadilat qiyam Ramadan ataupun solat tarawih tuan-tuan. Kalau nak sambung lagi pada 10 malam terakhir namanya qiyamul lail, lakukanlah tuan-tuan. Kalau nak lakukan qiyamul lail ini yang paling baiknya tuan-tuan, ada yang buat pukul 3 pagi bagus. Dia buat pukul 3 pagi sampai pukul 4, pukul 5 tu dah mengantuk tuan-tuan. Tidurlah sekejap. Bila tidur sekejap, bangun-bangun pukul 8 tuan-tuan. Tapi kalau nak istiqamah, sebaiknya lakukanlah dalam pukul, contoh subuh pukul 6, kita lakukanlah pukul 5 tuan-tuan. Pukul 5 tu masya-Allah habis saja solat kita, masuk saja subuh. Tu maknanya fadilat qiyam Ramadan ataupun solat tarawih. Seperti tidak berdosa kerana dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang telah disebutkan oleh Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah memfardukan orang Islam untuk berpuasa di dalamnya. Aku sunnahkan kamu untuk melakukan qiyam, yakni solat tarawih yang disebut pada malamnya sesiapa yang berpuasa dan mendirikan qiyam dalamnya yang dilakukan dengan penuh keimanan dan pengharapan tuan-tuan. Pengharapan dia akan keluar daripada dosa-dosa, yakni maksudnya diampunkan dosa-dosanya seperti hari ibunya melahirkan. Ini dalam yang pertama. Yang kedua, solat tarawih menghapuskan dosa yang lalu, yang selalu kita dengar, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sesiapa yang berqiyamul lail, yakni solat tarawih pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, dan diampunkan kepadanya dosa-dosa yang telah lalu. Yang sini tuan-tuan yang saya sebut, mana mudah-mudahan kita nak mengambil pengertian bagaimana mendapat pahala. Mendapat pahala seolah-olah berqiyamul lail sepanjang malam tuan-tuan. Banyak hadis yang kita dengar, siapa yang solat subuh berjemaah, siapa yang solat isyak berjemaah, seumpama dia, siapa yang solat isyak berjemaah, fadilat kelebihannya seumpama dia solat separuh malam. Siapa yang solat subuh berjemaah, seumpama dia solat sepanjang malam tuan-tuan. Dan apatah lagi mereka yang solat tarawih, dengan mana dinyatakan mendapat pahala seolah-olah berqiyamul lail sepanjang malam tuan-tuan. Tak mampu kita nak qiyamul lail daripada pukul daripada malam 12 malam sampai ke subuh, tak mampu tuan-tuan. Tetapi bagaimana fadilat kelebihannya kita dapat pada setiap malam, yang mana pahala seolah-olah berqiyamul lail, pahala seolah-olah berqiyamul lail sepanjang malam akan didapati jika ia mengerjakan solat tarawih. Solat tarawih dan witir sehingga imam selesai mengimami kedua-duanya tuan-tuan. Maknanya solat tarawih dan witir bersama dengan imam. Jadi kita berazamlah, mudah-mudahan pada tahun ini kita dapat melaksanakan ibadat solat kita dengan penuh keimanan dan pengharapan, dan bagaimana solat tarawih mendapat fadilat qiyamul lail sepanjang malam dengan solat tarawih dan witirnya bersama imam. Daripada Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami telah berpuasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Baginda tidak qiyam, iaitu solat tarawih bersama kami sehingga berbaki 7 hari yang daripada bulan tersebut. Lalu baginda qiyam bersama kami sehingga berlalulah sepertiga malam. Kemudian baginda kembali tidak qiyam bersama kami pada hari yang ke-6 yang berbaki. Lalu baginda berqiyam bersama kami pada hari yang ke-5 yang berbaki sehingga berlalu setengah malam. Lalu aku, Sayyidina Abu Zar, berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sekiranya Tuhan
Tuhan jadikan nafilah pada malam yang berbaki itu bersama kami. Baginda bersabda, sesungguhnya sesiapa yang solat yakni qiyam, iaitu solat tarawih bersama dengan imam sehingga selesai, maka Allah Subhanahu wa taala akan menulis pahala kepadanya seperti qiyam semalam sepenuhnya. Kemudian baginda kembali tidak solat bersama kami dan tidak berqiyam sehingga berbaki 3 hari daripada bulan tersebut. Lalu baginda qiyam bersama kami, mengumpulkan keluarga dan isterinya baginda sehingga kami takut kehilangan al-falah. Aku perawi bertanya, apakah al-falah? Dia Saidina Abu Zar menjawab, makan sahur. Masya Allah tuan-tuan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita mengambil ruang dan peluang dalam bulan hari ini. Pejam celik dah 5 hari tuan-tuan. Malam ni malam yang ke-6 dan esok hari yang ke-6 Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat memenuhkan ruang hidup kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan amalan-amalan kita selama mana hidup kita adalah amalan yang Allah terima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga tuan-tuan kita dapat bertemu dengan malam Al-Qadar, dan moga-moga kita dapat bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihimpunkan bersama mereka yang kita sayangi di dalam syurganya. Doa kita yang kita titipkan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya mendoakan mudah-mudahan kita semua mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang berlaku tuan-tuan, mudah-mudahan kita mengambil liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya rasa cukuplah sekadar tu pada malam ni tuan-tuan. Insya-Allah kita akan bertemu pada malam yang seterusnya, dan mudah-mudahan kita dapat melakukan ibadat dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling aman, tempat yang paling menenangkan adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadikan rumah Allah Subhanahu wa taala tempat-tempat yang kita sentiasa menghampirinya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Dan mudah-mudahan mereka yang mengamalkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mengambil bagaimana bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran tuan-tuan. Bagaimana mudah-mudahan kita sentiasa membaca Al-Quran Karim. Bulan Ramadan dibukakan pintu syurga seluas-luasnya tuan-tuan. Bulan Ramadan ditutup pintu neraka serapat-rapatnya. Masya Allah tuan-tuan. Peringatan juga kepada saya dan kita juga tuan-tuan, bila mana selepas solat maghrib, untuk selepas saja salam tuan-tuan, untuk tidak menggerakkan kaki kita, dan apa salah kiranya untuk kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul ham yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10, dan membaca Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Moga-moga dengan amalan tersebut juga yang mana kita pun tak pasti tuan-tuan, yang pastinya disebut dalam ayat Allah SWT, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Masuk dalam kubur baru nampak tuan-tuan. Jadi kita tidak mahu menjadikan sia-sia segala peluang yang Allah berikan kepada kita, dan moga-moga kita mengambil ruang dan peluang ini untuk menambah amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan amal ibadat itu memudahkan jalannya kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf di atas segala kelemahan dan kekurangan. Terima kasih di atas perhatian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana zamban fi hadzal yawmil azim zamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la mazluman illa nasarta wa la jahilan illa 'allamta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa a'taitaha wa yasartaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.